إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما بعد. Dan saya hormati muliakan barisan takbir Masjid Kabun Salak. Yang saya muliakan imam-imam, Bilal dan seluruh ahli jawatan dan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmatnya yang tak terkira dan tak hitung kepada kita. Khususnya Allah gunakan nikmat kepada kita masih dapat bersama dengan Sya'ban, insya-Allah, dalam keadaan sihat dan boleh melaksanakan perintah Allah di bulan Sya'ban yang mulia. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua Ramadannya al-Mubarak. Allahumma barik lana fi Sya'ban warzuqna Ramadan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita sambung lagi pembacaan kita kepada kitab penawar bagi mereka yang ditimpa musibah. Dan kita masih berada dalam tajuk kecil, iaitu menelaah Al-Quran dan Al-Hadis sebagai penawar kepada mereka yang ditimpa musibah, kesusahan, kesedihan, duka cita dan sebagainya. Dan malam ini kita akan telaah ayat 30 dalam surah Asy-Syura. Ya, ayat 30 dalam surah Asy-Syura yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ayat 30 surah Asy-Syura. Artinya, dan apa jua musibah yang menimpa kamu
disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian besar daripada kesalahan kamu tanpa ditimpakan musibah. Okey. Musibah. Malam ni musibah dan kaitannya dengan dosa manusia. Dosa manusia, kesalahan manusia. Ada berkait. Peringatan Allah dalam surah Syura ayat 30. Dan secara ringkas menyebutkan menegaskan bahawa Allah timpakan musibah kerana kesalahan kita sendiri. Kesalahan manusia. Sebelum itu saya dah sebut supaya kita tak terlampau pesimistik, supaya lebih rasa macam ada kekuatan, ya. Sebenarnya kita sebut bahawa berkait dengan musibah ada 4 faktor. Ya, ada 4 faktor ataupun 4 penyebab berdasarkan kepada penyelidikan mereka yang mengkaji Al-Quran, ya, dalam konteks musibah. Ada 4 supaya kita tak pesimistik dengan ayat ini, ya. Saya tekan dengan ayat ini. Pertamanya ialah, saya ulang lagi walaupun saya dah sebut dulu. Pertama ialah dalam Quran disebut bahawa ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia beriman adalah merupakan salah satu daripada, ya, salah satu daripada musibah yang berlaku, berbentuk ujian Allah kepada mereka yang beriman dan tidak kepada mereka yang tidak beriman. Satu. Banyak contohlah. Dalam konteks Nabi pun ada, yang bukan Nabi pun ada berlaku, mengalami musibah yang berbentuk ujian. Yang kedua ialah musibah juga, tapi berbentuk azab dan siksa. Ada ayatnya. Ayatnya dalam surah Al-Ma'idah 49. Ia berpunca daripada keingkaran dan ahli maksiat. Ini musibah juga, tapi dia berbentuk azab dan siksaan. Dia melibatkan orang-orang yang orang kufar, munafikin, dan juga di kalangan orang yang beriman, tetapi banyak dosa-dosanya yang dia tidak bertaubat. Yang ketiga, Allah timpakan juga musibah atas tujuan Allah mengasihi dan menyayangi kepada orang-orang yang beriman. Ini dalam surah At-Taghabun ayat 11. Tiga faktor yang berlaku musibah. Dan yang keempat yang kita nak baca malam ni ialah faktor ataupun punca Allah nak beri peringatan dan teguran kepada semua orang, mukmin dan tidak mukmin. Allah nak tegur, Allah nak beri peringatan di atas ke Al-Quran dan ketelanjuran masing-masing. Ya,
Ini dinyatakan dalam ayat yang kita baca tadi, ayat 30 dalam surah Syura. Okey, boleh ya? Jadi artinya musibah ini bukan semata-mata atas kesalahan diri kita sendiri saja, tidak. Tak semua. Ada mungkin dalam bentuk ujian Allah. Mungkin dalam bentuk seksaan ataupun azab Allah. Dan mungkin dalam bentuk kasih sayang Allah. Tetapi kalau berlaku kat kita, yang mana satu kita rasa? Kita rasa kita yang mana satu? Susah juga nak apa? Nak pastikan yang mana satu, ujian ke, azab ke, kasih sayang Allah ke, peringatan ke, teguran ke, mana satu? Baik. Kita teruskan ya. Jadi malam ni kita akan melihat aspek-aspek yang daripada ayat ini boleh mendatangkan rasa kekuatan kepada kita di dalam menghadapi musibah tadi. Kita akan jumpa sikit lagi insya-Allah. Kita dah baca ayat tadi, kita terus kepada tafsirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentafsir ayat ini. Nabi tafsir ayat ini, saya baca saja. Ibnu Abi Hatim daripada Ali karramallahu wajhah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat tersebut dengan sabdanya. Saya tak baca teks Arab, kita nak cepat. Melayu saja. Sabda Nabi menyatakan bahawa apa jua yang menimpa kamu berupa sakit atau seksaan atau bala bencana di dunia adalah kerana kesalahan kamu sendiri. Dan Allah Maha Pengasih dari mendua kalikan seksaannya di akhirat nanti. Dan apa yang Allah maafkan di dunia dan apa yang Allah maafkan di dunia, maka Allah Maha Pengasih dari mengulanginya di akhirat nanti. Faham tak? Maknanya musibah yang Allah kenakan adalah merupakan penebus, kafarah kepada kesalahan kita. Jadi Allah kenakan turunkan itu musibah, kafarah. Dia kafarah dunia dan tak berbangkit lagi di akhirat. Habis di sini. Bagus tu. Untung tu. Habis di sini dia tak tanya dah dunia, habis itu. Dan dia kata banyak di antara dosa-dosa yang manusia lakukan Allah maafkan di dunia, banyak sebenarnya. Banyak daripada yang dia kenakan musibah. Itu kebaikan Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah. Banyak lagi dosa-dosa yang manusia lakukan tetapi dia tak kenakan musibah, tetapi Allah maafkan di dunia juga. Dan kemaafan ini tak diulang di akhirat, tak berlaku di akhirat. Dalam hadis ini menyebut. Itu satu jalur riwayat yang bersumber daripada tadi apa? Daripada Ibnu Hatim ya. Abi Hatim okey. Selanjutnya Ibnu Abi Hatim juga mufassir ya, ahli tafsir dan ahli hadis tadi. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan daripada Hasan Basri
bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, demi Allah yang Tuhanku, yang jiwaku dalam genggaman Allah, tiada satu pun luka. Di sini Nabi detailkan lagi maksud makna musibah itu. Musibah itu bukan benda besar. Tak semestinya benda besar, benda kecil pun. Luka kena apa-apalah. Kena pisau ke. Luka kena apa-apa yang tajam, luka. Tak banyak. Luka. Tapi musibah. Tak sakit macam mana pun. Tapi musibah juga. Allah kenakan juga. Ataupun tersalah urat. Salah urat. Lengan tersalah urat. Jari tersalah urat. Macam-macam ya. Ataupun tergelincirnya kaki. Jalan-jalan tergelincir. Nak jatuh. Licin. Itu pun juga dikatakan musibah. Untung tak? Untung tu. Sakit tak berapa. Tetapi ada bayarannya. Allah bayar. Maksudnya Allah ada menghapuskan sesuatu. Walaupun tergelincir sakit, dia telah menghapuskan sesuatu dosa. Okey. Baik. Saya teruskan lagi. Ayat yang kita baca tadi dalam surah Al-Shura 30. Ayat 30 tadi. Dan tafsiran Nabi dalam dua hadis yang diriwayat oleh Ibnu Hatim tadi. Memberikan berita gembira kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Berita gembira daripada ayat tadi. Ayat Quran tadi. Dan hadis tadi. Tafsiran hadis tadi. Memberikan berita gembira kepada mereka yang ditimpa musibah. Apa dia? Pertama. Musibah dunia yang ringan. Musibah dunia ringan saja. Kita rasa berat tapi ringan sebenarnya. Banding dengan azab akhirat. Okay. Musibah dunia yang ringan. Musibah dunia yang ringan. Sebenarnya ringan berbanding akhirat. Dapat mengelakkan azab besar di akhirat. Nah itu untung. Ya. Allah kenakan musibah. Bila dikena musibah, Allah menghapuskan dosa-dosa tertentu yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang tertentu. Maka dosa yang sepatutnya dikena hukuman di akhirat tak dijalankan. Tetapi dikenakan musibah di dunia yang memang kadar sakitnya, kadar azabnya jauh lebih ringan daripada sakit kerana siksaan dan azab di akhirat. Itu untung bagi orang beriman. Ya? Nah. Jadi kalau kena musibah apa-apa, patutnya kita boleh bertenanglah, bersabarlah. Ada banyak kebaikan di sebaliknya itu. Baik. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sajdah ayat 21 ya. Menjelaskan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Kata Allah kata
Mereka semua itu yang melakukan kesalahan, dosa itu, Allah akan kenakan mereka, timpakan mereka dengan azab dunia, minal azabil wal nuziqannahu minal azabi dunal azabil akbar. Macam sudah tertinggal ya. Wala nuziqannahu minal azabil adna. Azab adna. Maksud azab adna ni ialah azab di dunia yang kadarnya ringan hukumannya, berbanding dengan azab al-akbar, azab akbar, azab yang amat keras, amat pedih. La'allahum yarji'un. Moga-moga bila mereka dikenakan oleh Allah azab di dunia yang ringan itu, mereka semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu, ya. Allah merasakan azab dunia, supaya mereka kembali kepada Allah. Maknanya azab seksa dunia tidak sama dengan seksa di akhirat. Tapi yang untungnya bila Allah telah menghapuskan kesalahan-kesalahan yang sepatutnya dikenakan di akhirat, kita untung. Sebab dia dah hapus dah. Tak akan kena lagi azab di akhirat yang pedih, yang pahit dan sebagainya. Tak akan kena dah, insya-Allah. Itu untung. Yang kedua, untung yang kedua, musibah yang sekecil mana pun. Tadi dia bagi contoh kan. Luka sikit, tersalah tergelincir kaki, sekecil macam itu pun masih diberikan oleh Allah tebusan. Ya, dia tebus dengan atau dia kafarah dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Banyak dosa kita lakukan, kita tak tahu, banyak dapat ditebus oleh musibah yang kecil ni. Musibah kecil dapat tebus kesalahan yang besar. Ya, itu untung. Sikit saja. Semua orang kena ini. Tidak ada di kalangan hamba Allah yang tidak kena musibah ini. Semua kena. Cuma kita tak tahu. Untung. Bagi orang beriman untung. Dia akan menebus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang besar-besar dengan hanya Allah kenakan dengan musibah ataupun kesusahan yang kecil. Dan yang ketiga, kegembiraan kepada kitanya ialah banyak dosa-dosa dimaafkan di dunia. Banyak dosa-dosa Allah yang kita lakukan, banyak dosa-dosa yang kita lakukan Allah maafkan di dunia ini tanpa Allah timpakan terlebih dahulu dengan musibah. Banyak. Wa ya'fu an katsir. Dalam ayat 30 Asy-Syura tadi. Banyak ya. Itulah orang kata apa? Luasnya maghfirah ataupun keampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ke berikutnya. Kita baca lagi ya. Allah tidak berkira sangat dengan dosa manusia. Dia tak berkira. Kalau Allah berkira dengan dosa manusia, tak boleh hidup. Tak ada yang tinggal. Tak ada yang tinggal dalam dunia ni. Tapi Allah tak berkira. Tak macam kita. Kita berkira. Kita berkira betul. Kalau salah dengan kita, manusia kan bersalah. Dia bergaduh sama dia berkira betul. Habis dia kira ya. Allah tak berkira.
Kita baca ya. Firman Allah dalam surah Fatir ayat 45. Inilah nikmatnya kita bertuhan dengan Allah Rabbul Alamin. Ya. Surah Fatir ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma ila akhir ayat. Artinya, dan jika sekiranya Allah hukum manusia disebabkan oleh kesalahan yang mereka lakukan, kalau itulah ya, jika sekiranya Allah hukum manusia disebabkan dosa manusia, nescaya Allah tidak akan tinggalkan atas permukaan bumi ini satu makhluk pun yang hidup. Semua mati. Kalau Allah ambil kira kepada dosa manusia, tak akan hidup. Betapa manusia ni banyak sangat dosanya. Cuma kita tak tahu je. Kita tak tahu. Kita terlampau banyak dosa. Dan Allah amat suka kepada orang yang sentiasa istighfar. Istighfarlah. Bulan Sya'ban, Ramadan, istighfar. Allah suka istighfar. Kita terlalu banyak dosa. Tetapi Allah tak ambil kira. Dia ambil kira sikit je. Dia ambil kira tu dia kena musibah tu. Hak banyak lagi tak ambil kira. Dan banyak dia ampun. Puasa Ramadan dia ampun dosa. Tak. Man qama Ramadan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Murahnya dia. Puasa Ramadan ataupun qiyam Ramadan dengan iman dan ikhlas kerana Allah, Allah ampunkan dosa yang dulu dan yang akan datang. Luasnya maghfirah dan rahmat Allah. Kata Nabi SAW, barang siapa selepas salat fardu dia bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Allah akan menghapuskan dosa sebanyak mana pun dosa itu. Itu dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Betapa luasnya keampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Beruntunglah kita beriman dengan Allah dan menjadikan Islam sebagai pegangan kita, anutan kita, insya-Allah ya. Kita banyak dosa. Sebab itu ada satu hadis ya. Ada hadis yang berbunyi, dia kata, kullu bani Adam khata'un. Kesemua anak Adam berdosa, buat dosa. Wa khairul khata'in at-ta'ibun. Dan orang dosa yang terbaik ialah orang dosa yang bertaubat. Maknanya hadis ini menyatakan bahawa kita banyak dosa. Tetapi ada harapan. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Allah penuh dengan limpahan rahmatnya. Ada peluang banyak. Ya. Cuma kena tahu cara
Kita tahu cara macam mana nak memperolehi ruang-ruang ataupun peluang-peluang yang Allah buka, sediakan di dalam kitabnya yang perlu kita terokai. Baik. Saya ambil nak lihat ya. Sebab kita ya, bila melihat kepada musibah-musibah yang melanda masyarakat, melanda diri kita ke, keluarga kita ke, masyarakat kita ke, negeri kita, negara kita, kita melihat, kalau kita melihat kepada apa yang berlaku, apa yang dilakukan dalam masyarakat, kadang-kadang rasa tak pelik. Tak pelik Allah kenakan, turunkan musibah-musibah tersebut. Sebab teruk sangat. Teruk. Perlakuan apa panggil? Perkara-perkara keji, perkara-perkara buruk. Allah tak kita nak cakap terlampau banyak. Terbanyak. Sebab itulah musibah sekarang ni berbanding dulu, dia sekarang ni makin banyak lah. Sebab terlampau banyak sangat. Saya tengok dalam satu jurnal lah. Kena ada satu penyelidik ya. Penyelidik hasil kajian beberapa penyelidik ya. Ramai orang kenal Dr. Fadilah Kamisah ya. Kamisah ke? Dr. Fadilah Kamisah, profesor. Dia banyak buat motivasi, program motivasi seluruh negara. Dia buat kajian tentang apa ya? Kajian dia tentang apa? Tentang orang tak sembahyang. Kita ingat bab sembahyang ni selesai dah. Ya. Ingat bab-bab lain yang tak selesai. Bab ekonomi, bab pendidikan, bab besar-besar. Tapi hasil kajian pendidikan ni buat oleh beliau pada tahun 2020. Ni 2024. Tak jauh sangat ya. Masih boleh pakai penyelidikannya. Dia mengatakan apa? Hasil penyelidikan. 80% daripada mereka yang beriman, menganut agama Islam ya, tidak sempurna solatnya. 80%. 100 orang 80. 100 orang 80. Ini ialah kajian ni tidak nak kata tepat sangat, tidaklah, tetapi boleh mewakili dia punya apalah. Ada dia punya boleh buat boleh jadikan satu panduan lah. 80% tak sempurna solat fardu. Kalau begini, kalau macam ini, tidak pelik lah. Musibah banyak. Solat pun tak selesai. Kemudian, kajian yang kedua. Saya melihat dalam, yang tadi. Kita tengok pula pecahan-pecahan. Mereka yang, ini kajian dia, saya tidak viral benda-benda yang sengaja reka-reka, tidak. Kalau tanya saya akan hubungi penyelidiknya, iaitu Dr. Kamisah, sebab dia yang tulis, bukan saya.
Dia kata kumpulan yang kerap tinggal solat tak cukup ni siapa? Dalam dia punya finding dia. Satunya pelajar. Yang keduanya belia. Yang ketiganya pekerja kilang. Yang keempatnya ialah anggota yang beruniform. Dan berikutnya ialah peniaga. Kumpulan-kumpulan yang tak sempurna solat katanya. Jadi maknanya kalau kita ahli dakwah kena tackle ni lah. Kena tackle ni lah. Okey, azan. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-salati. Wow. Sesambung sikit. Minta izin ya, saya nak habiskan ni sikit. Nak habis agak. Saya dah prepare ni habis. Satu kajian lagi ialah kajian tentang perlakuan jenayah. Ki Rogun ni PDRM daripada sumber Polis Raja Malaysia 2018. Rogol kekasih dengan kekasih 39%. Rogol kenalan, dia kenal dengan orang tu 38%. Sumbang mahram. Siapa sumbang mahram dia? Sumbang mahram. Keluarga kau. Kali keluarga sendiri lah. 11.8%. Tak. Dosa-dosa yang telah dilakukan. Tak pelik ya. Statistik remaja hamil luar nikah 2014 16,528. 2015 13,833 dalam jurnal Social Science UTM Cawangan Pahang. Nah, kalau Allah kira buat padang jahat ni, dia kira ambil kira. Dia kata tak ada orang hidup dalam dunia habis. Tak hidup. Ya? Tak hidup. Tapi Allah tak kira. Dia akan hukum bila sampai masanya.
Dia akan hukum bagi orang yang tidak bertaubat, dia akan hukum bila sampai masanya. Bagi yang bertaubat, insya-Allah Tuhan hapuskan. Nah. Baik, terakhir. Saya laju sikit. Apa sikap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang musibah ini? Apa sikap dia? Apa penerimaan dia kepada musibah berbanding dengan kita? Kalau kita kena musibah lagu mana? Kita bila tiba musibah selama ini. Bila kena musibah. Apa reaksi kita? Apa sikap kita? Moyok ke? Cergas ke? Dinamik ke? Progresif ke? Kita boleh jawab ya. Macam mana apa dipanggil? Sikap dan penerimaan kita bila diuji oleh Allah dengan musibah, khususnya musibah-musibah yang besar. Tetapi sikap yang dilihat oleh sahabat Nabi ialah begini ya. Kita baca satu riwayat. Daripada Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Imran Ibnu Husain. Imran Ibnu Husain ini ialah seorang sahabat. Ia masuk Islam bersama dengan Abu Hurairah dalam peperangan Khaybar. Maknanya orang yang hidup dengan Rasulullah dan banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang. Namun beliau telah diuji oleh Allah dengan satu penyakit kronik. Dia kena penyakit buasi kronik. Ini apa nama Imran Ibnu Husain ini. Dia wafat pada tahun 45 Hijrah ya. Bila dia kena penyakit kronik ni teruklah. Dia nak sembahyang pun susah. Lalu di antaranya dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana nak sembahyang ni Rasulullah. Rasulullah jawab, sembahyanglah kamu sambil berdiri. Tak boleh berdiri, sembahyanglah kamu dengan duduk. Tak boleh duduk, sembahyanglah kamu dengan berbaring. Nabi jawab. Sebab dia nak solat dia. Dia nak solat juga ya. Dan mengikut riwayat apa dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, dia kata lanjutan daripada dia tanya Nabi nak sembahyang juga dengan kaedah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, akhirnya apa? Malaikat sampaikan salam kat dia. Malaikat kirim salam kat dia, kata apa? Diriwayatkan oleh apa? Disebut oleh Imam Nawawi. Begitu hebatnya dia. Malaikat kirim salam ke itu nama dia Imran Ibnu Husain. Malaikat kirim salam. Allahu Akbar. Tingginya dia. Ya. Makamnya tinggi. Kemudian tak apa. Kita pergi tadi. Sakit kronik. Kita nak tengok sikap dia. Sikap dia bila ditimpa musibah yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Murid-muridnya mengerumuni pada satu ketika. Dia ramai murid sebab dia maha guru ya, mursyid di kota di Basrah dah. Lepas hantar dia menjadi guru di Basrah dah. Muridnya mengeruninya dan melihat dia kesianlah tengok tok guru dia macam tu. Kesian. Dan di antaranya menyatakan rasa kesianlah. Dia kata kesian untuk guru. Allah uji macam ni, kesian. Itulah di antara word ataupun perkataan yang dia sebut ya dalam hadis mereka itu. Bila muridnya berkata demikian, apa jawabnya? Apa jawab apa dipanggil? Tadi Imran Ibn Husain tadi. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya, dia jawab ke anak murid dia. Anak murid kesian kat dia tu.
Dia kata, sesungguhnya wahai muridku, apa yang kamu lihat ini, apa yang kamu lihat kepada aku ini, kerana satu dosa saja. Dia kata dia berdosa. Sahabat Nabi, berperang dengan Nabi, maha guru, ahli hadis. Tapi bila diuji dengan musibah, dia kata dosa dia. Nah, betapa tingginya martabat dia. Terletak dia di bawah sebagai insan yang lemah, insan yang kerdil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tingginya martabat dia. Lantas dia bila menyebut demikian, beliau membaca ayat yang kita baca tadi dalam surah Asy-Syura ayat 30 yang kita baca tadilah. Dia baca ayat tu. Dah murid-murid dia, barulah murid-murid dia tersedar apa itu makna yang tersirat di sebalik musibah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Itulah sikap yang kita boleh jadi contoh lah. Bila kita diuji oleh Allah, diuji ke, ditegur ke, diberi ingatan ke oleh Allah dengan apa-apa kesusahan dan sebagainya, kita jadikanlah contoh tadi sebagai satu panduan. Dan terakhir sekali, untuk mengelak kita daripada ditimpa musibah, apa pendekatannya yang harus kita buat supaya musibah ni kurang mengenai kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita? Apa dia? Tidak lain dan tidak bukan ialah kita kembali kepada melaksanakan perintah Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum lagi pada. Asa rabbukum an Imam tak disambung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar ila akhir ayat. Maknanya Allah suruh taubat. Poinnya itulah, taubat. Kita kena taubatlah untuk nak mengurangkan kita daripada dikenakan oleh Allah dengan musibah. Kena taubat. Sebab kita memang banyak dosa, terlampau banyak. Taubat. Nabi taubat berapa kali sehari? 70 lebih. 70. Nabi sumpah, wallahu inni la astaghfiru sab'ina marrah al-yawm, ya. 70 kali lebih. Kalau Nabi 70, kita menyamai Nabi lah ataupun melebihi Nabi lah. Nabi dia maksum kan? Nabi bab 70 tu dia tunjuk kepada kita tu. Nabi dia maksum. Dia tak buat dosa. Dia maksum. Dia buat itu untuk kita. 70. Nabi taubat. Satu, dia taubat. Istighfar banyak. Astaghfirullah. Dan ada hadis Nabi Nabi pendek ya, dia istighfar dia. Astaghfirullah. Itu je. Astaghfirullahalazim tu, itu kita tambahlah. Tak apalah, tambah boleh juga. Tapi Nabi mudah, pendek. Banyak dia boleh buat banyak tu. Astaghfirullah banyak, ya. Pendek. Dan riwayatnya itu dia punya kata Nabi. Dia panjang pun tak apa, tak ada masalah. Yang kedua dah mencontohi Nabi dari sudut kekerapan beristighfar tadi. Yang ketiga ialah kita kena lazimkan diri kita berzikir sayyidul istighfar. Kalau tak buat ini rugi lah.
Sayyidul Istighfar. Kena hafal Sayyidul Istighfar. Penghulu istighfar. Boleh? Dah hafal ke belum? Dah hafal, kalau hafal baca. Kena hafal, kena selalu sebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang zikir Sayyidul Istighfar di siang hari, kemudian dia meninggal siang hari itu belum masuk malam, dia insya-Allah akan menjadi sebahagian daripada ahli syurga. Dan kalau dia baca Sayyidul Istighfar tu malam sebelum siang hari, dia mati malam tu juga, dia akan mewarisi syurga juga. Itu penting. Kita kena buat tu. Rugi dia tak buat. Ni bulan Syaban kena buat istighfar, Sayyidul Istighfar. Bulan Ramadan lagilah kena buat istighfar. Kena. Kalau tak ingat, buka telefon. Dan kalau kita baca syarah, kita baca syarah dalam Sayyidul Istighfar tu terlampau hebat. Dan dia dan dia menyatakan siapa kita sebenarnya dalam Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Panjang lagi, ada lagi ya, sama dia. Panjang. Kena hafal. Kalau kita memahami apa yang ada dalam Sayyidul Istighfar itu, dia begitu menarik dan dia menyatakan akan hakikat kelemahan dan kekeridan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, kita kena buat untuk mengelak daripada musibah banyak. Iaitu ini di dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah dan ada dalam Sahih Muslim ya. Iaitu lazimkan kita nak lazimkan diri kalau kita solat sendirian. Kalau solat bermakmum ataupun berimam, mungkin dia jadi panjang sikit. Ni orang tak tunggu kita. Kalau kita solat bersendirian, solat sunat bersendirian, kita haruslah mengikut apa yang Nabi buat. Iaitu mengikut apa itu Abu Hurairah dalam Sahih Muslim menyebut bahawa dalam sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Nabi beristighfar. Kalau Nabi beristighfar, yang maksum, yang tak berdosa beristighfar, peliklah kalau kita tidak beristighfar dalam sujud. Kena beristighfar. Kena hafal lah. Kena hafal, tak panjang. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Itu saja. Baca dalam sujud. Baca kuat pun tak apa. Doa Nabi boleh. Yang tak boleh bahasa Melayu, cakap Melayu tak boleh. Boleh. Dalam sujud tak apa. Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya. Baca dengan penuh dengan penuh keyakinan. Allah memperkenankan apa yang kita minta dalam doa, dalam istighfar tersebut. InsyaAllah kita akan dekat dengan Allah Azza wa Jalla, insyaAllah. Itu saja di antara 4 pendekatan dalam kita untuk mengurangkan kita daripada ditimpa oleh musibah yang kita tak tahu.
Setakat itu saja. Wa akhiran aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.